Selamat sejahtera pelajar. Dalam sesi Google Meet PTPR hari ini, kita akan masuk bab 11, daya dan gerakan. Dapat dengar suara saya tak? Gerakan linear. Gerakan linear ialah gerakan suatu objek dalam lintasan yang lurus. Jarak dan sesaran. Jarak ialah jumlah panjang lintasan gerakan suatu objek. Contoh dalam gambar rajah ini, jarak dari rumah ke kedai runcit adalah 80 tambah 80 meter. Itu 160 meter. Manakala sesaran ialah jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arah tertentu. Sesaran dia ambil hypotenuse. Okay. Itu di sini 80 kuasa 2 tambah 80 kuasa 2. Kemudian punca kuasa 2, kita dapat ini 113.14 meter. Laju. Laju ditakrifkan sebagai kadar perubahan jarak. Laju purata pula ialah kadar perubahan jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan, okey, kita tengok. Laju purata ialah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Unit SI bagi laju dan laju purata adalah sama, iaitu meter per saat. Guna formula ini untuk cari laju. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Kedudukan pelari yang sedang berlari. Seorang pelari 100 meter akan mengalami perubahan jarak sebaik saja memulakan lariannya dari garisan permulaan. Perubahan jarak bertambah apabila pelari itu semakin jauh dari garisan permulaannya. Laju pelari itu boleh ditentukan melalui jarak dan masa yang dicatatkan. Berikut menunjukkan contoh pengiraan laju pelari di atas. Laju pelari pada kedudukan A, jumlah jarak ialah 10 meter bahagi jumlah masa 2 saat. Jadi, lajunya pada kedudukan A adalah 5 meter per saat. Ya, laju pelari pada kedudukan B. Guna formula sama. Jumlah jarak ialah 50 bahagi jumlah masa 6. 50 bahagi 6. Okey. Laju pelari pada kedudukan C 100 bahagi 10 saat. Jangan lupa mesti letak unit pada akhir jawapan, iaitu meter per saat. Hal laju. Hal laju bermaksud dia ada arah. Kadar perubahan sesaran. Hal laju sama dengan sesaran per masa. Unit SI bagi hal laju sama dengan hal laju. Laju dia tak ada menyatakan arah, tapi hal laju ada menyatakan arah. Rajah 11.5 menunjukkan kedudukan kereta pada masa yang berlainan. Kereta di atas mula bergerak dari titik mula O menuju ke titik akhir S pada sesaran 12 meter ke arah timur. Kereta itu mengalami perubahan sesaran. Hal laju kereta boleh ditentukan melalui sesaran dan masa yang dicatatkan oleh kereta untuk sampai ke titik C. A. Hal laju kereta dari titik O ke A. Dari titik O ke A. Jumlah sesaran ialah 4, jumlah masa 2. Jadi guna formula 4 bahagi 2 sama dengan 2 meter per saat ke arah timur. Sebab dia bergerak ke sebelah kanan, ke arah timur.
Hal laju kereta dari titik A ke B, dari titik A ke B, sini ada perubahan jarak kan. So, 8 tolak 4 bahagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2 meter per saat ke arah timur juga. Hal laju kereta dari titik O ke C. O ke C, jumlah sasaran 12 meter bahagi jumlah masa 6. 12 per 6 sama dengan 2 meter per saat ke arah timur. Tanda positif dan negatif pada nilai hal laju mewakili arah gerakan objek. Merujuk Raja 11.5, apabila kereta bergerak ke arah timur, hal laju ditulis dengan tanda positif. Hal laju objek itu pada arah berlawanan ditulis dengan tanda negatif. Yang ketiga, pecutan. Suatu jasad atau objek yang mengalami perubahan hal laju dikatakan mempunyai pecutan. Pecutan ditakrifkan sebagai kadar perubahan hal laju. Pecutan boleh dikira dengan menggunakan formula pecutan A. A bermaksud acceleration dalam bahasa Inggeris. Pecutan sama dengan perubahan hal laju bahagi masa yang diambil. Sama dengan hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi masa yang diambil. Unit SI bagi pecutan ialah meter per saat per saat. Itu meter per saat per segi. Basikal dalam raja di atas yang berada dalam keadaan pegun mula bergerak dengan hal laju seperti yang dinyatakan di atas. Basikal itu dikayu dengan hal laju yang semakin bertambah. Dalam keadaan pegun, hal laju basikal adalah 0 meter per saat. Apabila basikal mula bergerak, dia semakin laju 2 meter per saat dan hal laju bertambah lagi menjadi 4 meter per saat. Kirakan pecutan. Formula pecutan ialah hal laju akhir tolak hal laju awal bagi masa yang diambil. Hal laju akhir adalah 4. Hal laju awal 0. Jadi 4 tolak 0 bahagi 5. Sama dengan 4 per 5 sama dengan 0.8 meter per saat per saat. Okey, jika brek basikal ditekan, pergerakan basikal menjadi perlahan dan hal laju basikal akan berkurang. Keadaan ini menunjukkan basikal itu sedang mengalami nyah pecutan. Nyah pecutan bermaksud hal laju berkurang. Kita lihat contoh soalan penyelesaian masalah yang melibatkan laju purata, hal laju dan pecutan dalam kehidupan harian. Penggunaan rumus dapat menunjukkan perubahan laju, hal laju dan pecutan suatu objek berlaku dengan lebih jelas. Sila ingat rumus itu dalam peperiksaan. Rumus tidak akan diberi tapi pelajar harus ingat. Hafal. Masalah gerakan linear ini juga kerap berlaku dalam kehidupan seharian kita. Contoh 1. Seorang murid telah menyertai acara larian 100 meter. Dia telah mencatatkan masa 12.58 saat dalam acara tersebut. Berapakah laju purata lariannya? Diberi jumlah jarak 100 meter dan jumlah masa yang diambil 12.58. Kira hal laju purata. Kan? Kita tengok formula. Laju purata sama dengan jumlah jarak per jumlah masa. Jadi
100 meter bahagi 12.58. Jawapan 7.95 meter per saat. Contoh 2. Sebuah kereta bergerak dari titik A ke B yang berjarak 800 meter dalam masa 65 saat. Kemudian kereta itu berpatah balik dari titik B ke C pada jarak 350 meter dalam masa 30 saat. Lepas tu patah balik B ke C. Berapakah laju kereta itu pada titik B? Okay, macam mana nak kira A? Laju kereta pada titik B adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Tu 800 bahagi 65 sama dengan 12.31 meter per saat. Okay, tentukan jumlah sesaran yang dilalui kereta itu. Dari A ke B, kemudian B ke C. Jadi 800 tambah 350 sesaran dilalui kereta. Okay, sesaran 800 tolak 350 sama dengan 450. Jadi pelajar kena cari perubahan sesaran. 800 tolak 350 sama dengan 450 meter. Okay, hal laju sesaran bahagi masa. Iaitu jawapan yang di B 450 bahagi kepada 95. 95 kerana 65 tambah 30 ialah 95. Okay. Contoh 3. Berapakah pecutan Usain Bolt jika berlari dari keadaan pegun dan menjejah laju 10.44 meter per saat di garisan penamat 100 meter dalam tempoh 9.58 saat? Pecutan sama dengan hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi jumlah masa. Guna formula ini hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi jumlah masa. Hal laju akhir 10.44. Hal laju awal 0. Keadaan pegun bermaksud kosong meter per saat. So, bahagi dengan 9.58. Okay, sama dengan pecutan sama dengan 1.09 meter per saat per saat. Contoh 4. Syafiq berlari dari titik mula R ke S yang terletak pada jarak 100 meter utara dari R. Dia berlari pula ke arah T 150 meter ke arah timur dari S. Dia meneruskan lariannya ke arah U 100 meter dari arah selatan dari T.
Jumlah masa yang diambil olehnya ialah 60 saat. Hitungkan jarak. Untuk jarak, tambahkan ketiga-tiga ni. 100 tambah 150 tambah 100. Jadi jawapan 350 meter. Laju purata, jumlah jarak 350 bahagi jumlah masa 60 saat. Sama dengan 5.83 meter per saat. Okey, sesaran. Sesaran adalah lintasan yang paling dekat, yang paling dekat. Jadi dia terus dari R ke U. Maksudnya 150 meter ke arah timur. Hal laju ialah sesaran per masa 150 meter bahagi 60 saat. Okay, sama dengan 2.5 meter per saat. Menyelesaikan masalah melibatkan laju, laju purata, hal laju dan pecutan dalam kehidupan harian. Okay, kalau diberi pita detik, bagaimana kita nak kira? Hal laju dan pecutan objek yang bergerak dapat ditentukan melalui aktiviti yang dilakukan dalam makmal menggunakan jangka masa detik. Jangka masa detik bergetar 50 getaran sesaat. 50 Hz. Jadi dalam satu saat, dalam satu detik berapa saat yang perlu diambil? Satu saat 50 detik. Sekiranya satu detik berapa saat? Okay. 1/50 sama dengan 0.02 saat. Okay. Untuk buat satu detik ini, masa yang diambil ialah 0.2 saat. Sorry, 0.02. Satu detik adalah selang masa di antara 2 detik berturutan pada pita detik. Ini panggil 1 detik. 1, 2, 3 untuk 3 detik ialah 0.02 darab 3 lah. Dan jumlah masa ialah 0.06. Okay. Gate foto ialah peranti masa yang digunakan untuk mengukur gerakan yang sangat laju atau pada jangka masa pendek dengan tepat. Gate foto sesuai digunakan untuk menentukan pecutan jatuh bebas, tempoh ayunan bandul atau hal laju troli yang meluncur pada truk. Hal laju untuk pita detik yang mempunyai 5 detik boleh dikira menggunakan rumus berikut. Ada 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 1 detik mengambil masa 0.02. 5 detik you darab 5 lah. Jadi jumlah masa ialah 0.1 saat. Panjang pita detik ini adalah 10 cm. Nak kira hal laju, guna formula hal laju sama dengan sesaran per masa yang diambil. Itu sama dengan 10 cm
bahagi 0.1 saat sama dengan 100 cm per saat. Jenis gerakan linear. Kamu tengok gambar pita tertik ini. Jarak antara titik seragam. Jarak antara titik adalah sama jarak. Ini bermaksud hal laju seragam. Untuk pita detik yang mempunyai detik seperti ini, arah gerakan bermaksud arah troli itu bergerak, dia bergerak ke sini. Troli itu bergerak ke sana. Tengok jaraknya semakin bertambah kan. Mula-mula macam rapat, tapi lama-lama semakin jauh jarak antara 2 detik. Ini bermaksud hal laju bertambah secara seragam. Jadi dia punya papan adalah macam ini. Ini ialah arah gerakannya. Troli kereta itu dia meluncur ke bawah dalam arah ini. Hal laju bertambah iaitu ataupun pecutan seragam. Kalau arah kita tertik macam ini, semakin rapat bermaksud hal lajunya berkurang atau nya pecutan seragam. Jarak antara 2 titik berturutan tidak seragam. Maksudnya jenis gerakan ini adalah hal laju tidak seragam. Graf sesaran melawan masa digunakan untuk menunjukkan sesaran suatu objek yang bergerak berubah dengan masa. Darjah 11.13 menunjukkan graf sesaran melawan masa bagi bergerakan seorang budak lelaki. Bolehkah anda menguraikan gerakan budak lelaki ini? Kecerunan graf sesaran masa sama dengan hal laju, kerana sesaran per masa sama dengan hal laju. Bolehkah anda menghuraikan gerakan budak lelaki ini? Dari titik OA, kecerunan OA adalah positif dan seragam. Jadi hal laju budak itu adalah seragam. Dan budak itu bergerak 50 meter dari titik permulaan dengan hal laju seragam ke titik A. Kecerunan AB adalah sifar. Bermaksud hal laju sifar. Maksudnya dia tidak bergerak. Dia dalam keadaan rehat. Dari saat 2 hingga 8. Dia berehat 6 saat. Kemudian titik BC, kecerunan BC ialah positif dan seragam. Maksud budak itu dia berjalan dengan hal laju seragam sejauh 50 meter, dari 50 sampai ke 100, maksud dia punya sesaran 50 meter dengan hal laju seragam. Kecerunan CD negatif dan seragam. Maksud hal lajunya negatif, seragam dan dia bergerak dalam
arah yang bertentangan. Dia patah balik. Sejauh 100 meter ke titik permulaan. Dengan hal laju seragam. Ini tafsiran tentang gerakan budak ini berdasarkan graf gerakan ini. Okey. Graf hal laju bermasa. Paksi Y hal laju, paksi X masa. Hal laju bermasa adalah pecutan. Okay. Kecurunan graf itu untuk cari pecutan. Kecurunan OA positif dan seragam ini bermaksud hal laju motosikal bertambah secara seragam, pecutan motosikal seragam. AB pecutan, tiada pecutan kan? Pecutan motosikal sifar bermaksud hal lajunya adalah malah. Hal laju malah, hal laju seragam. Hal lajunya tidak bertambah atau berkurang. Dia maintain pada hal laju yang sama sahaja. Itu pada 8 meter per saat selama 5 saat. Kecurunan BC negatif bermaksudnya pecutan berlaku, motosikal bergerak dengan pecutan negatif, hal laju motosikal berkurang secara seragam. Okey, CD. Hal laju motosikal adalah sifar di mana motosikal berada dalam keadaan pegun. Pecutan motosikal adalah sifar. Dia tidak bergerak kalau di CD. Graf seseram masa. Graf di bawah menunjukkan gerakan linear sebuah kereta mainan kawalan jauh. Berapakah sesaran kereta mainan selepas 4 saat yang pertama? Selepas 4 saat yang pertama, kamu tengok sampai atas berapa? 6 kan? Jadi jawapan ialah 6 lah. Okay. Berapa hal laju kereta mainan itu dari masa 3 saat hingga ke masa 5 saat? Okay, dari 3 hingga 5. Okay, cari perbezaan hal laju. Jadi dari 5 ini dia kat 8. Sesarannya 8. Dan 3, 4. Jadi 8 tolak 4 bahagi 5 tolak 3 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2 meter per saat. Okey, graf di bawah menunjukkan gerakan sebuah motosikal di sepanjang litar yang lurus. Berapa sesaran motosikal selepas 4 saat? Selepas 4 saat, sesarannya ialah 15 meter. Berapa hal laju motosikal itu dari 6 hingga 12 saat? Belajar dapat dengar suara saya tak? Dapat. Soalan 1 dengan 2 adalah sama bentuk. Hal laju motosikal dari 6 saat ke 12 saat. Jadi 12 saat ini hal laju, cari hal laju yang 12 saat sesaran kosong. Kosong tolak 15 bahagi 12 tolak 6. So, hal laju motosikal sama dengan negatif 2.5 meter per saat. Dia mengalami
laju yang berkurang. Ya, pecutan. Okay, secara seragam. Okay, graf laju masa. Pergerakan sebiji bola boleh diwakili oleh bentuk graf di bawah. Berapa sesaran yang dilalui oleh bola itu bagi 4 saat yang pertama? Berapa sesaran yang dilalui oleh bola itu bagi 4 saat yang pertama? Penyelesaian. Sesaran adalah luas di bawah graf. 4 saat pertama luas di bawah graf ialah 4 darab dengan 1. Sama dengan 4 meter. Okay. So ingat ini. Pecutan adalah kecerunan graf. Okay. Tentukan pecutan bola tersebut dari masa 8 saat hingga masa 12 saat. Okay. Pada masa 12 saat, hal laju adalah kosong. Pada masa 8 saat, hal laju ialah 3. Okay. Hal laju akhir tolak hal laju awal. Kosong tolak 3 bahagi 12 tolak 8. Sama dengan negatif 0.75 meter per saat. Ini menunjukkan bola itu berkurang dalam hal laju dan mengalaminya pecutan yang seragam dari masa 8 hingga 12 saat. Kedua, graf hal laju masa di bawah menunjukkan pergerakan sebuah motosikal. Tentukan hal laju apabila masa ialah 4 saat. Okay. Masa 4 saat, hal laju 10 meter per saat. Masa pada 8 saat, hal laju 15 meter per saat. Okay, cari sesaran pada selang masa 0 hingga 10 saat. Sesaran ialah luas di bawah graf hal laju masa. 0 hingga 10 saat, jadi cari luas trapezium ini iaitu 1/2 darab dengan 10 tambah 4, okay, darab dengan tinggi 15. Ataupun kamu boleh bahagikan kepada 2 jenis. Okay. 2 jenis bentuk. Kirakan luas segitiga ini dulu, baru kira luas segi 4 tepat ini. Okay. 1/2 darab 6, ya, darab 6 darab 15 tambah dengan 10 tolak 6 darab dengan 15. Jadi dapat 105 meter. Okay, seterusnya kita bincang soalan SPS. Okay, pelajar guna pembaris ukurkan
panjang garis lurus PQ dan guna benang ukur panjang garis lengkung PQ. Ukur 3 kali, kemudian bahagi 3, dapatkan bacaan puratanya. Okay, Alia sudah buat ke tidak ni? Belum. Ada siapa dah sudah buat Sarah sudah? Yang tu belum. Saya tak buat lagi. Oh. Okay, Alisa jawab soalan 1 dan B. Tahu tak? Antara panjang garis lengkung PQ dan panjang garis lurus PQ, yang manakah mewakili jarak dan manakah mewakili sasaran? Siapa tahu, jawab je lah. Jarak garis panjang. Jawab, Alia jawab. Alia. Boleh? Jarak panjang garis lengkung. Sasaran? Sasaran adalah panjang garis lurus. PQ nyatakan dia. Okay, apakah unit ukuran unit SI bagi jarak dan sasaran? A. Jarak berapa? Apakah unit bagi jarak? Meter. Meter. Sasaran? Meter. Sama. Okay. Alisa jawab 3A. Namakan alat pengukuran lain bagi jarak dan sasaran di bawah. Ikliu tahu? 3A. Taukis? Ya, cikgu. 3A. Soalan 3. Meter pengukur. B. Laser distance meter. C. Distance measuring wheel. Ya, betul. Bagus. Soalan 4. Selesaikan masalah numerical tentang jarak dan sasaran. Seorang lelaki berjalan sejauh 100 meter ke utara. Kemudian dia berjalan 100 meter ke barat dan akhirnya 100 meter ke selatan seperti yang ditunjukkan dalam raja di bawah. Berapakah jarak yang dilalui oleh lelaki itu? Jarak. Sarah? 100 meter. Kalau jarak dia kena tambahkan Tambah 100 meter tambah 100 meter tambah 100 meter. Total 300 meter. betul. Baik. Berapakah sasaran lelaki itu dari kedudukan asalnya? Suci?
Zoe? Alia? 100 meter. Kerana sasaran ialah jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arah tertentu. Lintasan terpendek di sini. Okey, kesimpulan. Iklil. Ukli dah keluar. Paukis. Jarak ialah jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh sesuatu objek yang bergerak. Ayat kedua. Sesaran ialah jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arah yang tertentu. Okay, baru. Seterusnya. Eksperimen penentuan hal laju dan pejutan objek dengan menggunakan jangka masa detik. Sediakan susunan radar seperti yang ditunjukkan dalam raja di atas. Lekatkan hujung pita detik pada troli dan tarik pita detik itu ke bawah cakera kertas karbon. So pita detik dia sebenarnya adalah satu jalur kertas, lebarnya lebih kurang 1 cm. Dia masukkan ke dalam slot sini, lekat dengan pita selofan, kemudian tarik panjang sikit lah. Sebab bila troli ini bergerak ke bawah, akan terbentuk titik ataupun detik pada kertas karbon pita detik ini. Jangka masa detik sini ada satu jarum di mana dalam satu saat dia akan bergetar sebanyak 50 kali. Satu detik dia mengambil masa 0.02 saat. Hidupkan suis pada jangka masa detik dan tolak troli itu supaya bergerak menuruni landasan dengan hal laju yang bertambah. Pilih dan tandakan bermula dari hujung pita detik yang jelas yang paling dekat kepada troli. Potong pita detik kepada 5 jalur dengan 5 detik setiap satu dan lekatkan sebelah menyebelah dalam kertas graf yang disediakan. Hitung masa untuk 5 detik, ukur panjang setiap jalur pita dan hitung hal laju troli menggunakan rumus yang berikut. Hal laju troli boleh dikira dengan guna sasaran per masa ataupun panjang 5 detik per masa untuk 5 detik. Jadi pelajar disebabkan you buat ini secara teori, maka kamu perlu lukiskan pita detik itu seperti ini. Kita guna ini untuk kira. Okay, masa untuk 5 detik, bagaimana nak cari? 1 detik, dia guna masa 0.05. Kalau 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5 kan? So, macam mana nak cari masa untuk 5 detik? Siapa tahu? 5 darab 0.2. 0.1 saat Okay, 5 darab 0.02. Lima puluh detik. Satu saat kan? Jadi 1 detik sama dengan 1 bahagi 50 saat sama dengan 0.02 saat. Okay, 5 detik ialah 5 darab 0.02 sama dengan 0.1 saat. Okay, kira hal laju untuk jalur 1. Guna formula ini,
Panjang 5 detik per masa untuk 5 detik. Panjang boleh tengok dari graf lah. Contoh ini panjangnya 4 cm. 4 bahagi 0.1. Sama dengan 40 cm per saat. Jalur 2. Balkis. Hmm, 5 cm per 0.1 saat sama dengan 50 cm per saat. Betul. Jalur 3, Sarah. 6 cm bahagi 0.1 saat sama dengan 60 cm sesaat. Bagus. Jalur 4, Zoe. Suci ada? Ada tak ada respon Alia? 7 cm per 0.1 saat sama dengan 70 cm per saat. Betul. Jalur 5, Balkis. 8 cm per 0.1 saat sama dengan 80 cm per saat. Ya, bagus. Jalur 1 sampai 5, laju berbeza. Nyatakan unit bagi hal laju dan pecutan. Hal laju. Sarah? M sesaat. Meter per saat. Pecutan? Meter per saat negatif 2. Betul. Bila kita baca kata meter per saat. Yang tu panjang ni sebab Berdasarkan pengiraan anda, hitungkan pecutan troli dengan menggunakan rumus. Pecutan sama dengan hal laju akhir tolak hal laju awal per masa yang diambil. Hal laju akhir tolak hal laju awal. Jadi di sini kamu dapat tahu hal laju akhir mana satu. Hal laju untuk jalur kelima. Tolak hal laju awal jalur 1 per jumlah masa yang diambil. Jadi berapa jumlah masa ini? So macam mana kira? Okay, sila cuba Alia. Hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi masa yang diambil. Pecutan sama dengan 80 cm per saat tolak 40 cm per saat bahagi 0.4 saat dengan 100 cm per saat. Tuh. Okay, masa ini kena 0.5 tolak 0.1 So, unit ialah cm s negatif 2. Kira laju purata bagi troli dalam masa 0.5 saat dalam aktiviti ini. KP 3. Laju purata. Balkis? Laju purata. Laju purata boleh guna ini. Jumlah laju troli bagi 5. Atau jumlah panjang jalur bagi jumlah masa. Jumlah laju troli. Macam mana you buat? saya buat macam 4 cm tambah 5 cm tambah 6 cm tambah 7 cm tambah 8 cm bahagi dengan
0.5 saat sama dengan 60 cm per saat. Kamu guna ini formula yang pertama kan? Yap. Jawapan 60 cm per saat. Yeah, betul. So, ini kaedah pertama. Kaedah kedua. Jumlah laju troli tambah bagi 5. 5 saat. Kerana apa? Setiap satu ini mengambil 1 saat. Faham tak? Sebab ini per saat. Jadi ada 5 saat. Bagi 5. Guna formula 1 atau 2. Formula 2, jumlah panjang jalur bahagi jumlah masa. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Ni Alia guna cara kedua. So bahagi 0.5. Ucapan sama. Jumlah masa 0.1 darab 5. Apakah hubungan antara panjang pita detik dengan masa? Sarah? Apabila masa bertambah, panjang pita detik bertambah. Bagus. Berdasarkan graf, nyatakan jenis gerakan troli. Alia? Allah Akbar. Halaju troli bertambah atau troli memecut. Ya, betul. Ramalkan panjang pita detik yang ke-6 dalam aktiviti ini. Alkis? Lebih daripada 8 cm. Boleh bagi satu nilai tak? Bukan julat. 9 cm. Yes, 9 cm. Satu troli membuat detik seperti yang ditunjukkan di bawah. Hitung hal laju troli. Masa untuk 1 detik berapa? Masa untuk 10 detik. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? Jadi hal laju jarak per masa. Sarah macam mana? Nak selesaikan ni? Ni yang saya dapat. 1 bahagi dengan 50 sama dengan 0.02 saat. Ya, betul. Lepas tu, Masa untuk 10 detik pula 0.02 darabkan dengan 10 akan dapat 0.2 saat. yes. Dan had laju pula jarak bahagikan dengan masa 0.15 meter bahagikan dengan 0.2 saat, kita akan dapat 0.75 meter sesaat. Betul, bagus. Okay.
Berdasarkan pita tertib yang diberikan, nyatakan jenis gerakan linear bagi troli itu. Gambar rajai menunjukkan panjang pita tertib adalah sama bagi sepanjang masa. Jadi, apakah jenis gerakan ini? Alia? Hal laju seragam atau pecutan sifar. Betul, bagus. Okey. Kalau panjang pita tertib sama dengan yang eksperimen tadi, semakin meningkat, bertambah. Apakah jenis gerakan ini? Taukis? Hal laju bertambah secara seragam atau pecutan seragam. Okey, betul, bagus. Okey, C, Sarah? Had laju berkurang secara seragam atau pecutan seragam. Baik. Alisa, soalan 9. Suci? Zoe? So, balik kepada Alia. Seorang murid mengayuh basikal sejauh 20 meter dalam masa 4 saat. Berapakah laju basikal itu? Jarak bagi masa sama dengan 20 meter bahagi 4 saat sama dengan 5 meter per saat. Betul. Baik, bagus. 10. Sebuah kereta bergerak dari keadaan pegun dan mencapai hal laju 50 meter per saat. Dalam masa 2 saat, hitung pecutan kereta itu. Taukis? Hal laju awal 0 per saat, 0 meter per saat. Hal laju air 50 meter per saat. So pecutan dia 50 meter per saat tolak dengan 0 meter per saat bahagi 2 sama dengan 25 meter per saat. Bagus. Unitnya macam mana? Unit akhir. Per saat, per saat. Negatif 2. Yep. Baik. Objek apa jika hal laju objek itu bertambah? Sarah? Objek melakukan pecutan jika had laju objek itu bertambah. Yes, tepat. Saya harap pelajar lain pun respon Zoe, Alisa dan juga Suci. Okay. Muka surat 1, 2, 3. Graf secara masa. Jadi pelajar kena plotkan grafnya ini berdasarkan jadual di atas. Pada masa kosong, sasaran ialah kosong. Masa 1, sasarannya 2. Jadi buat titik-titik dulu baru sambung. Okay, kemudian kamu letakkan titik A ini di C. O, A, B, C ni. Labelkan. Nyatakan bahagian graf untuk mentafsirkan gerakan linear murid yang mengayuh basikal tersebut. Kecerunan adalah sifar. Oleh itu, hal lajunya adalah sifar. Keadaan rehat. Dalam keadaan rehat, di mana dia tidak bergerak. Basikal tidak bergerak. Kecerunan graf adalah sifar. Hal laju sifar. Jadi, kawasan graf mana? Alia? AB. Yeah.
Betul. A, B ya. Kecerunan sifar. B, kecerunan adalah negatif dan seragam. Oleh itu, hal lajunya adalah seragam. Bergerak sejauh 4 meter. Dia balik ke tempat asal. Pakis, BC. betul. Okay, 2C, kecerunan adalah positif dan seragam. Hal laju positif dan seragam. Cara? OA. Betul, bagus. Berapakah sasaran basikal itu selepas 2 saat yang pertama? Alia? Sorry, tengok blender jap. Hmm. Kecerunan graf sesaran tolak masa dari keadaan pegun. Sorry. 3. 4 meter. Dah terus nampaknya. Selepas 2 saat, dia masih kat tempat 4 cm. Graf ini ada kesalahan jumlah. Belajar betul kan? Saya pastikan tak mungkin kayu 4 cm saja. Okay. Tukar kepada meter. Kaji maklumat di bawah. Hal laju sama dengan kecerunan graf secara masa. Itu Y per X. Okay. Nak kira hal laju adalah sesaran bahagi masa. Dari keadaan pegun hingga 2 saat. Balkis? Hello? Empat tolak kosong masa bahagi dengan 2 tolak kosong sesaran. Sama dengan 2 meter per saat. 4 bahagi 2. Dari 7 saat hingga ke 8 saat. Cara? 0.4 meter bahagikan dengan 8.7 sama dengan negatif 4 meter per saat. Kosong 7 saat hingga 8 saat. Okay. So, pada masa 8 saat, sesaran kosong. Jadi, kosong tolak 4 bahagi 8 tolak 7. Okay. Okay. Ada letak tanda negatif tak, Sarah? Ada. Okay. Ini bermaksud, tanda negatif bermaksud apa? Tanda negatif bermaksud dia bergerak dalam arah yang berlawanan.
dari titik B dia patah balik ya ke tempat yang sama, pada kedudukan asal. Graf hal laju masa. Graf jadual di bawah menunjukkan hal laju kereta pada masa tertentu dalam suatu gerakan linear. Berdasarkan jadual di atas, lukis satu graf hal laju masa yang dilakukan oleh kereta itu. Samalah. First you plotkan dulu. Masa 5 hingga 7. Tengok kat sini. Okey, dah siap. You akan dapat graf macam ini. Tentukan hal laju kereta pada masa 15 saat. Alia, 15 meter per saat. betul. 15 saat, sini lah 15 meter per saat. Hitung sesaran yang dilalui oleh kereta itu. Diberi bahawa sesaran ialah luas di bawah graf hal laju masa. C1, dari 0 hingga 10 saat. Pakis, 1/2 darab 10 darab 15 meter per saat sama dengan 75 meter. boleh ulang semula. Tak dengar tadi. 1/2 darab 10 darab 15 meter per saat sama dengan 75 meter. Betul. Maksud cari luas segitiga ini. Jadi guna rumus untuk cari luas segitiga. 1/2 darab dengan tinggi darab dengan panjang tapak. Sama dengan 75 meter. Okey, kirakan sesaran dari saat 10 hingga 20. Luas kawasan ini segi 4 tepat. Sarah? 20 tolakkan dengan 10 saat, darabkan dengan 15 meter per saat, kita akan dapat 150 meter. Betul, bagus. Tinggi darab dengan lebar. Hitung pecutan kereta itu dari masa 30 saat hingga 50 saat. Pecutan. Pecutan hal laju bagi masa Y bagi X, S. So, sini kata pecutan ialah kecerunan graf hal laju masa. Formula hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa yang diambil. Alia? Kosong tolak 25 meter per saat bagi 50 tolak 30 saat. Sama dengan negatif 1.25 meter per saat per saat. Betul. Jadi apakah jenis gerakan linear bagi kereta itu dari 30 saat hingga 50? Ya, pecutan. Betul, bagus. Hal laju kereta itu berkurang. V tolak U. Pada saat ke 50, dia tak bergerak, hal laju kosong. Tolak 25 bahagi 50 tolak 30.
sama dengan negatif 1.25 meter per saat. Okay, baik. Kita dah habis bincang 11.1 dan 11.2. Sekejap lagi saya akan sharekan link Google Form untuk pelajar jawab. Okey, kehadiran saya pun sudah ambil tadi. Okay, terima kasih kepada berapa orang? 6 pelajar ini ya yang kekal mengikuti PTPR sampai akhir. Jadi kita jumpa lagi pada hari Rabu. Okay, sama.